pengharapan kita, pengharapan Kristen di dalam Kristus, itu bukanlah satu pengharapan yang kosong, tetapi satu pengharapan yang didasarkan pada kasih Allah yang sudah terbukti. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan, tidak terasa hari ini kita sudah sampai di minggu yang ke-19 di tahun 2023 dari 52 minggu yang Tuhan sediakan bagi kita di tahun ini. 弟兄妹，不知不觉我们已经进入到今年的第19个主日。 Nah, secara khusus kita bersyukur kita sudah memasuki bulan yang baru di bulan Mei tahun 2023 ini. 我们进入到一个新的月份，就是2023年的第5个月份。 Selain kita bersyukur untuk berkat-berkat dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita, 除了我们感谢神的恩典， secara kehidupan bergereja kita juga bersyukur karena setiap kali kita memasuki bulan yang baru, itu juga berarti kita memasuki satu tema besar, satu tema bulanan yang akan kita pikirkan bersama-sama di sepanjang bulan. 我们也感谢神，因为我们的教会每进入一个新的月份，我们就有一个新的主题。 Di dalam kaitannya dengan tema besar gereja kita di tahun 2023, kuat di dalam Kristus. 照着我们教会的整年的主题，在基督里坚强。 Di sepanjang bulan Mei ini, secara khusus kita akan memberikan perhatian, secara khusus kita akan berbicara tentang bagaimana kita menjadi kuat di dalam pengharapan kita kepada Kristus. 那么在整个的5月份里面，我们要继续的思想，我们怎么能够在盼望里面继续的坚强。 Dan kita akan memulai perjalanan iman kita menjadi kuat di dalam pengharapan kita kepada Kristus dengan memikirkan satu tema di minggu pertama ini, yaitu pengharapan yang tidak mengecewakan. 今天我们要思想的题目就是在一个不使我们失望的盼望。 Saya mengajak kita semua untuk membuka satu bagian Alkitab kita dari Roma pasal 5. 我们翻开罗马书第5章。 Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. 罗马书第5章，我们要从第1节看到11节。 Untuk menghemat waktu kita tidak akan membaca secara keseluruhan, tetapi kita akan membaca saja bersama-sama ayatnya yang kelima. 让我们一起专注这个第5节。 Saya bacakan satu kali dalam bahasa Indonesia, lalu satu kali juga dalam bahasa Mandarin bersama dengan Pak Johan. Begini kata firman Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. 盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将上帝的爱浇灌在我们心里。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita familiar, mungkin kita sering mendengar istilah PHP. 弟兄姊妹，可能我们很熟悉一个词，就是 PHP。 Nah, apa itu PHP? 是什么一回事呢？ Nah, PHP itu adalah singkatan dari pemberi harapan palsu. 就是给你一个假的盼望。 Nah, di sini siapa yang pernah di PHP? 什么人曾经经历过这样的事？ Atau siapa yang suka PHP-in orang? 还有什么人喜欢这一句话呢？ Saudara-saudara, istilah seperti ini muncul sebagai ekspresi dari keresahan dan kekecewaan seseorang ketika mendapatkan apa yang diharapkan tidak sesuai dengan realita atau kenyataan yang terjadi. 这是一个人，当他得到一个他所希望的事，但是却是不很满意的一种态度。 Nah, kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan pasti akan mengecewakan. 当然，他得到的一个不合乎他希望的事，是一个很让他失望的。 Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini, mungkin banyak hal yang akan membuat kita kecewa. Ketika kita mendapati apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan apa yang terjadi. 弟兄妹，在我们日常生活中，很多时候我们所希望的、所盼望得到的，但是却是落空了，
我们当然会很失望。 Kita bisa kecewa dengan diri kita sendiri ketika kita mendapatkan apa yang terjadi pada diri kita tidak sesuai dengan harapan kita. 我们得到的不合乎我们所希望的，我们一定是很失望的。 Kita mungkin bisa kecewa dengan pasangan kita ketika kita menemukan bahwa pasangan kita tidak seperti yang kita harapkan. 我们对我们的配偶很失望，因为我们觉得他不合乎我们所希望的。 Kita juga mungkin bisa kecewa dengan keluarga kita ketika kita menemukan kondisi apa yang kita harapkan mengenai keluarga kita tidak sesuai dengan kenyataan yang 我 terjadi. 们也对我们的家庭很失望，因为不合乎我们所希望的。 Kita bisa kecewa dengan usaha kita, pekerjaan kita, bisnis kita. Karena apa yang kita harapkan dari pekerjaan, dari bisnis kita tidak sesuai dengan kenyataan 也 yang 对 terjadi. 我们的工作、我们的业务感觉到失望，因为看见这个工作业务不合乎我们所希望的。 Demikian juga mungkin kita bisa kecewa dengan studi kita, dengan pelayanan kita, bahkan mungkin dengan gereja. Karena kita mendapati apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang 也 terjadi. 可能对我们的学业或者对我们的教会也感觉到很失望。 Saudara-saudara, seperti itulah kehidupan kita di dalam dunia ini. 这就是我们活在世上我们的那种感受，那种 Banyak 状态。 hal yang bisa mengecewakan kita. 有很多的事会使我们失望， Tetapi kita bersyukur sebagai orang-orang yang percaya. 但是我们感谢神，我们这些相信上帝的人， Kita bersyukur karena kita memiliki pengharapan di dalam Kristus yang tidak pernah mengecewakan. 我们在基督里有一个盼望，就是从来不会使我们失望的盼望。 Saudara, kebenaran inilah yang dibicarakan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen di Roma, sebagaimana kita baca dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat ke-11 pada hari ini. 这个真理就是保罗在罗马书第5章，他写了这个书信，写给罗马的信徒们。刚才我们念过了。 Di tengah-tengah berbagai pergumulan hidup, bahkan penderitaan yang mereka alami oleh karena iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. 那个时候，罗马的信徒们因着信耶稣，他们遭遇了很大的逼迫。 Di tengah-tengah berbagai realita hidup yang terjadi yang mungkin tidak sesuai dengan harapan mereka. 他们活在一个不合乎他们所盼望的那些事里面。 Rasul Paulus mengingatkan kebenaran ini. 保罗他告诉他们这个真理。 Di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-5 bagian Alkitab berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan. 刚才第5节我们念过的就是说到盼望不至于羞耻， Atau kalau diterjemahkan secara rafiah, and hope not does make us ashamed. Dan pengharapan tidak akan membuat kita malu. 盼望不至于使我们羞耻蒙羞。 Saudara-saudara, pengharapan kita di dalam Kristus tidak akan pernah mengecewakan kita. 弟兄姐妹，我们在基督里的盼望从来不会使我们失望。 Pengharapan kita di dalam Kristus tidak akan pernah mempermalukan kita. 我们在基督里的盼望从来不会让我们蒙羞的。 Nah, tetapi pertanyaannya, apakah pengharapan Kristen itu? 但是现在要问的，基督徒的盼望是什么呢？ Apakah pengharapan kita sebagai orang-orang yang percaya? 我们身为相信主的人，我们的盼望是什么呢？ Saudara-saudara, pengharapan Kristen itu bersifat eskatologis atau berhubungan dengan hal-hal akhir di masa yang akan datang. 基督徒的盼望是与末世有相关的，是与耶稣基督再来有相关的。 Khususnya berhubungan dengan kedatangan Yesus Kristus kembali yang kedua kalinya untuk menyempurnakan segala sesuatu. 是耶稣与耶稣第二次再来有相关的，因为耶稣再来，他要让一切的事成为完全。 Di mana pada saat itu kita akan menikmati secara sempurna kepenuhan seluruh janji dan berkat Allah di dalam hidup kita. 到那个时候，我们将要享受所有神全备的应许。 Saudara-saudara, kedatangan
Yesus Kristus kembali yang kedua kalinya merupakan pengharapan Kristen yang paling ultimate, yang paling tinggi. 弟兄姐妹，耶稣的再来是我们基督徒最崇高的盼望。 Karena di sanalah nanti kita akan menikmati secara sempurna seluruh janji-janji dan berkat Allah. 因为到那个时候，我们要享受上帝全备的应许。 Misalnya saya kasih contoh. 我举一个例子， Kalau kita bicara tentang hidup kekal, 我们谈到永生， saudara-saudara, hidup kekal di dalam Kristus 在基督里的永生， itu sudah kita miliki sekarang sejak kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 是当我们接受耶稣为我们的救主的时候，我们就得到了这个永远 Tetapi 的生 kita 命。 baru akan menikmati secara sempurna kelak ketika Yesus Kristus datang kembali yang kedua kali. 但是当耶稣第二次再来的时候，我们就能够享受这个永远的生命。 Karenanya itu sering disebut sebagai already but not yet. Sudah tapi belum. 所以有一句话说，已经预备了，但是却还没有成就。 Nah, waktu kita meninggal dunia, roh atau jiwa kita kembali kepada Allah. 我们离开世界以后，我们的灵魂， Roh jiwa kita sudah sempurna. 我们的灵魂已经完全了。 Tetapi pada saat itu kita belum memiliki tubuh. 但是那个时候，我们还没有得到一个荣耀的身体， Karena tubuh yang baru, tubuh kemuliaan itu akan diberikan ketika Yesus Kristus datang kembali yang kedua kali. 因为要等到耶稣第二次再来的时候，我们才能够得到那荣耀的身体。 Ketika Kristus datang kembali yang kedua kalinya, 当耶稣第二次再来， kita akan diberi tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. 我们要得到新的身体，荣耀的 Roh 身体。 atau jiwa kita yang terlebih dahulu bersama-sama dengan Allah 我们与上帝同在一起的灵魂， akan dipersatukan dengan tubuh yang baru, Jangan tubuh yang- kemuliaan 这 di 个 dalam Kristus. 新的身体、荣耀的身体合而为一。 Dan setelah itu kita akan hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Allah di langit dan bumi 然 yang 后 baru. 我们要与我们的上帝在天上或地上一次的生活在一起。 Jadi kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya itulah pengharapan Kristen yang tertinggi. 所以说到耶稣第二次再来，是基督徒的最大的盼望。 Dan Alkitab mengatakan pengharapan kita akan hal ini tidak akan pernah mengecewakan. 圣经告诉我们的这个盼望从来不会落空的。 Pengharapan kita akan hal itu tidak akan pernah mempermalukan 我 kita. 们对这件事的盼望从来不会让我们蒙羞的。 Nah, pertanyaannya mengapa? 现在要问为什么呢？ Nah, mari kita lihat beberapa alasan yang diberikan oleh firman Tuhan kepada kita hari ini, khususnya dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat 让我们 yang 今天从罗马书5章1节、11节看见这个原因。 11. Yang pertama, 第一， karena pengharapan kita didasarkan pada kasih karunia Allah. 因为我的盼望是以上帝的慈爱为根基的。 Saudara-saudara, kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam Roma pasal 5 ayat 1 dan ayat 2. 这个真理可以从第1节、第2节这里看见。 Alkitab berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. 第1节说到，我们既因信称义，就借着我们主耶稣基督与上帝和好。第2节，我们又靠他因信的进入现在我们所站的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望上帝的荣耀。 Saudara-saudara, kita sering mendengar ungkapan yang terkenal ini, only by His grace. 弟兄姐妹，我们常常会听见这句话：唯靠他的恩典， Hanya karena anugerahnya. 是因着上帝的恩典。 Atau ungkapan yang sinonim dengan itu,
grace alone, anugerah semata. 就是靠着上帝，就是唯一靠着上帝的恩典。 Saudara-saudara, secara khusus ungkapan seperti ini dimaksudkan atau ditujukan pada karya keselamatan Allah bagi manusia. 这句话是指着上帝为人类所成就的大功， yang berpusat kepada karya Kristus, yang berpusat kepada apa yang Kristus lakukan, bukan apa yang kita lakukan. 是指着耶稣为我们成就的救赎大功，不是指我们的努力，我们所做的功。 Jadi keselamatan kita itu sepenuhnya adalah anugerah Allah, sepenuhnya adalah kasih karunia Allah. Di dalam keselamatan kita tidak ada sedikit pun andil kita di dalamnya. 我们所得到的救恩完全没有我们一点的功劳，那全是上帝的怜悯，上帝的慈爱， Semuanya adalah jasa Kristus. 是基督为我们成就的大功。 Nah, oleh sebab itu disebut only by His grace atau grace alone, hanya karena anugerah. 所以这句话就这么说：唯靠主的恩典。 Nah, tetapi secara luas ungkapan ini juga bisa dimaknai bahwa seluruh hidup kita semuanya adalah kasih karunia Allah. Seluruh hidup kita seluruhnya adalah anugerah Allah bagi kita. 更广的含义就是说，我们的生命、我们的生活是全靠着上帝的恩典。 Nah, seperti yang dikatakan oleh Alkitab di dalam 1 Korintus 15 ayat 10 bagian A, jika hari ini kita ada sebagaimana adanya di hadapan Tuhan, itu semata-mata adalah kasih karunia Tuhan. 就好像在哥林多前书15章4节的上半节说到，我们的一切都是来自上帝的慈爱。 Jadi seluruh hidup kita, seluruh keberadaan diri kita, itu semata-mata adalah kasih karunia Allah. 所以我们所拥有的一切都是因着上帝所赐的。 Saudara-saudara, kebenaran ini yang diingatkan oleh Rasul Paulus di dalam ayat 1 dan ayat 2 Roma pasal 5 tadi, secara khusus berkenaan dengan pengharapan orang percaya. 刚才第一节、第二节是与我们的这个我们的信仰有相关的。 Nah, Rasul Paulus mengatakan di masa lalu kita telah dibenarkan oleh Allah dari orang berdosa menjadi orang benar melalui iman kepada Yesus Kristus. 保罗说，过去我们因着信耶稣，我们从罪人的身份变为一个已经被称义的人。 Saudara, itu adalah kasih karunia. 那就是上帝的慈爱怜悯。 Dan itulah tema utama dari surat Roma, pembenaran oleh iman bukan karena perbuatan. 那就是罗马书的主要的内容，就是说因信称义。 Nah, dan Rasul Paulus mengatakan di masa kini kita bisa hidup di dalam damai sejahtera karena telah diperdamaikan dengan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. 保罗告诉我们说，因着基督的牺牲，我们能够活在与上帝和好的那个状况中。 Jadi hari ini kita bisa hidup di dalam damai sejahtera tanpa memiliki kecemasan atau ketakutan saat kita menantikan penghakiman ketika Yesus Kristus nanti datang kembali yang kedua kalinya. 我们能够活在一个和平、一个平安的状况中，因为我们不再担忧以后耶稣再来的那个审判。 Karena kita tahu bahwa darah Kristus yang sama telah membenarkan dan membawa kita ke dalam hubungan kita saat ini dengan Allah akan terus melindungi kita sampai kelak. Kita memperoleh seluruh penggenapan pengharapan kita secara sempurna di dalam Kristus. 因为我们知道耶稣的宝血让我们称义，而且持续的一直到我们欢迎他、迎接他再来，我们能够得到、能够享福到那个永恒的福乐。 Saudara-saudara, itu juga adalah kasih karunia Allah. 那也是上帝的慈爱。 Dulu kita diselamatkan karena kasih karunia Allah. 我们从前是因着上帝的爱，我们得救。 Hari ini kita bisa hidup di dalam damai sejahtera menantikan kedatangan Yesus kembali yang kedua kalinya. Itu
adalah anugerah Tuhan. 那也是上帝给我们的恩典。 Nah, karenanya Alkitab mengatakan di dalam kasih karunia kita dapat bermegah, di dalam pengharapan kita untuk menerima kemuliaan yang akan datang. 因为圣经告诉我们说，我们等候，我们就能够得到上帝的荣耀。 Kemuliaan yang sempurna yang akan kita terima kelak ketika Kristus datang kembali di dalam kemuliaannya untuk menyempurnakan segala sesuatu. 耶稣在荣耀中降临，他使一切的事成为完备，我们就得到了这个荣耀。 Itulah sebabnya mengapa Alkitab mengatakan bahwa pengharapan kita di dalam Kristus untuk menerima kemuliaan yang akan datang tidak akan pernah mengecewakan, tidak akan pernah mempermalukan kita, karena pengharapan itu didasarkan pada kasih karunia Allah. 因为我们的盼望是基于上帝的慈爱，所以我们的盼望是不至于让我们失望，让我们蒙羞的。 Jadi pengharapan kita tidak dijamin oleh usaha diri kita yang terbatas. 所以我们的盼望不是因着我们的努力， Pengharapan kita bukan dijamin oleh kondisi di sekitar kita yang mungkin mengecewakan. 也不是因着我们周围的状况。 Dan itulah yang dialami oleh orang-orang Kristen di Roma. Mereka mengalami begitu banyak kesulitan, pergumulan, bahkan penderitaan di dalam hidup mereka oleh karena iman mereka kepada Kristus. 那就是当时的罗马的信徒们，因为他们对基督的信心，他们遭遇了很大的逼迫。 Tetapi pengharapan Kristen itu tidak ditentukan oleh kondisi di sekitar. 但是我们在基督里的盼望不受到周围环境的影响， Tetapi sepenuhnya bergantung pada kasih karunia Allah yang tidak mungkin gagal dan tidak mungkin mengecewakan. 是在乎于上帝的慈爱，因为他不会使我们失望的。 Nah, oleh sebab itu di dalam berbagai kesulitan, di dalam berbagai pergumulan, bahkan penderitaan hidup yang kita alami saat ini, 所以这个时候我们所经历的患难苦难， marilah kita terus bersandar kepada kasih karunia Allah. 让我们继续的依靠上帝的慈爱， Jangan gantungkan pengharapan kita pada usaha diri kita yang bisa gagal. 不要靠我们的努力，那会失败的。 Jangan gantungkan pengharapan kita kepada kekuatan kita yang terbatas. 不要靠我们有限的力量， Jangan letakkan pengharapan kita pada kondisi di sekitar kita, kondisi dunia ini yang bisa mengecewakan kita. 不要靠我们周围的状况， Tetapi taruhlah pengharapan kita hanya kepada Kristus. 但是把我们的盼望放在基督的身上， Bersandarlah pada kasih karunia 我 Allah. 们依靠上帝基督的慈爱， Karena pengharapan kita di dalam Kristus tidak akan pernah mengecewakan. 因为我们在基督里的盼望从来不会使我们失望的。 Pengharapan kita di dalam Kristus tidak akan pernah mempermalukan kita. 在基督里的盼望从来不会让我们蒙羞的。 Saudara-saudara, pengharapan di dalam Kristus tidak akan pernah mengecewakan karena didasarkan pada kasih karunia Allah yang tidak mengecewakan. 我们在基督里的盼望从来不会落空，因为是以上帝的慈爱为根基的。 Mengapa pengharapan kita di dalam Kristus bukanlah pengharapan yang mengecewakan? 为什么在基督里的盼望不会使我们失望呢？ Alasan yang kedua, 第二个原因， karena pengharapan kita telah teruji. 因为这个盼望已经经过考验的。 Saudara-saudara, kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam Roma pasal 5 ayat 3 dan ayat yang keempat. 我们可以从第3节、第4节这里看见， Alkitab mengatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. 不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望。 Saudara-saudara, mari kita perhatikan bersama-sama bagaimana Rasul Paulus menggambarkan proses pemurnian pengharapan kita sebagai orang-orang yang percaya. 我们来看保罗如何来描述我们如何
让我们的盼望经过一个过程，能够成为纯洁。 pengharapan kita pada hasil akhirnya tidak akan pernah mengecewakan. 让我们的盼望不至于使我们失望。 Saudara-saudara, Allah di dalam kedaulatannya mengizinkan dan memakai penganiayaan yang dialami oleh orang-orang percaya. 很多时候，上帝允许信徒们经历逼迫、经历苦难。 Nah, sekali lagi ini sesuai dengan konteks orang-orang Kristen di Roma. 就是那个时候罗马信徒们所经历的。 Di mana pada saat itu mereka mengalami begitu banyak aniaya, mereka ditangkap, mereka dipenjarakan, bahkan banyak dari antara mereka mati, dibunuh dengan cara-cara yang keji, dijadikan obor untuk penerangan kota di malam hari, dan juga diadu dengan binatang-binatang 那 buas. 个时候，罗马的信徒们，他们被抓到监牢里面，或者他们被很残忍的被杀害，有的好像当作蜡烛一样来点亮罗马城的夜晚。 Jadi orang-orang percaya di Roma mengalami begitu banyak penganiayaan, begitu banyak kesengsaraan. 罗马的信徒们经历诸多的患难。 Saudara, untuk apa Alkitab mengatakan penganiayaan, kesengsaraan itu melahirkan, memproduksi ketekunan atau daya tahan, endurance. 为什么圣经告诉我们说患难能够产生忍耐呢？ Dan ketekunan itu Alkitab katakan menghasilkan tahan uji, atau kalau diterjemahkan secara harafiah, karakter Kristiani yang teruji. 然后又说到忍耐生老练，就是说能够产生基督徒的那个特殊的性格。 Dan hasil akhirnya tahan uji menghasilkan, memproduksi pengharapan yang tidak akan mengecewakan. 老练就生盼望，一个不使我们失望的盼望。 Saudara-saudara, kalau kita melihat proses pemurnian pengharapan ini, 我们看这个盼望，它被经过一个过程变得纯洁的事， mungkin bisa kita gambarkan dengan proses pemurnian emas. 就好像这个炼这个金一样的提炼金的一样过 Saudara, 程。 kita tahu untuk menghasilkan logam mulia yang murni, 要提炼这个纯金的过程， maka emas itu akan dipanaskan di dalam suhu tertentu yang sangat tinggi, 要用很高的热度来提炼它， sehingga partikel-partikel lain atau kotoran-kotoran lain yang menempel pada emas itu akan terpisah dengan sendiri, 让里面的杂质能够被分离出来， sehingga yang tersisa tinggallah emas murni yang sangat 以后 bernilai. 剩下来的就是一个纯度很高 Saudara, 的金。 demikianlah juga pengharapan kita, pengharapan 我 Kristen. 们的盼望也是如此。 Pengharapan Kristen bukanlah pengharapan yang instan, melainkan telah diproses melalui berbagai ujian hidup. 基督徒的这个盼望不是技术能够成就的，而是经过一个过程，一个提炼的过程。 Pengharapan Kristen tidak akan pernah mengecewakan karena bukan karbitan, melainkan telah melalui proses pemurnian oleh berbagai ujian. 基督徒的这个盼望不是被这个催化而成的，而是经过一个提炼的过程。 Jadi pengharapan yang kita miliki sekarang di dalam Kristus, 所以我们在基督里的盼望 itu adalah satu pengharapan yang sudah teruji. 是一个经历过这个考验的盼望。 Nah, oleh sebab itu komentator Alkitab Leon Morris tepat ketika mengomentari bagian ini dengan berkata, 所以 orang Kristen yang telah diuji dan telah membuktikan kesetiaan Tuhan pasti akan berpengharapan lebih yakin. 所以有一位解经家 Leon Morris 他说这句话：经过试炼而对主仍然忠心的基督徒，他的盼望是坚固的。 Nah, oleh sebab itu jika hari ini Tuhan mengizinkan ada banyak kesulitan, pergumulan, bahkan penderitaan terjadi di dalam hidup kita, 若是我们今天经历许多的苦难的话，
percayalah itu bukan untuk melemahkan pengharapan. 你要相信，那不是为着削弱你的盼望， Tetapi sebaliknya untuk memproses dan memurnikan pengharapan kita. 而是要锻炼我们的盼望， Sehingga pengharapan itu akan semakin kuat, semakin teruji. Sehingga pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. 让我们的盼望能够坚固，让我们的盼望不至于落空。 Yang ketiga, 第三点， mengapa pengharapan di dalam Kristus tidak akan mengecewakan? 为什么我们在基督里的盼望不会落空呢？ Karena pengharapan kita didasarkan pada kasih Allah yang telah terbukti. 因为我们的盼望是建立在已经被证实的上帝的爱上。 Saudara, kebenaran ini yang bisa kita lihat dalam Roma pasal 5 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. 我们可以从罗马书5章5节一直到第8节看见这个真理。 Saudara, saya tidak membacakannya, kita bisa memperhatikan di dalam Alkitab kita masing-masing. 让我们看我们自己的圣经， Kalau kita membaca dengan baik ayat 5 sampai ayat yang ke-8 itu, 就是我们好好的念第5节到第 maka 8 kita 节的 akan 话， melihat bahwa pengharapan kita, pengharapan Kristen di dalam Kristus, itu bukanlah satu pengharapan yang kosong. 我们会看见在基督里的盼望不是一个空的盼望， Tetapi satu pengharapan yang didasarkan pada kasih Allah yang sudah terbukti. 但是是一个建立在上帝已经被真实的爱上的这个盼望。 Saudara-saudara, pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan karena dilabuhkan pada perkataan dan tindakan Allah yang sudah terbukti. 我们的盼望是建立在上帝已经被真实的行动上。 Saudara-saudara, bukti kasih Allah melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus adalah dasar pengharapan Kristen yang tertinggi. 上帝的爱的行动就是让基督为我们死，为我们复活。我们的盼望就是建立在这件事上。 Untuk kita memperoleh secara sempurna seluruh janji dan berkat Allah bagi keselamatan kita di masa yang akan datang. 我们的盼望就是让我们在将来能够得到上帝对我们的应许，那个应许是完全的。 Pengharapan kita di dalam Kristus tidak akan pernah mengecewakan karena didasarkan pada kasih Allah yang sudah terbukti. 我们在基督里的盼望不会落空，乃是因为我们的盼望是建立在上帝已经被证实的爱。 Saudara, beberapa tahun yang lalu, beberapa peneliti melakukan satu percobaan untuk melihat bagaimana pengaruh pengharapan di dalam kesulitan hidup. 几年前有这个科学家，他们研究如何能够在一个苦难中有一个坚固的盼望。 Saudara, di dalam penelitian itu, para peneliti menempatkan dua kelompok tikus di bak air secara terpisah, di bak air yang berbeda. 他们把2组的老鼠放在2个不同的这个水池里面。 Pada bak yang pertama, para peneliti itu menempatkan sekelompok tikus dan membiarkan kelompok tikus itu begitu saja, tidak diapa-apakan. 第一组的老鼠被放在水里面，而且没有去再动它。 Saudara-saudara, hasilnya sangat mengagetkan. 它的结果很让人吃惊。 Ketika para peneliti itu kembali, 当那个研究的人在看的时候， dalam waktu 1 jam saja semua tikus itu sudah mati tenggelam. 不过过了1个钟头，全部的老鼠都死在这个水里面， Nah, 淹 jadi 死 itu 了。 satu kelompok tikus yang ditaruh di bak air tidak diapa-apakan, didiamkan begitu saja. 因为他们被放在水里，然后不管它，任凭它。 Nah, sementara di bak air yang lain, 但是在另外的水池里面， sekelompok tikus lainnya secara berkala diangkat atau tanda kutip diselamatkan dari bak air itu beberapa saat kemudian dan sesudah itu baru dikembalikan lagi ke 被 dalam bak 放 air. 在哪里的老鼠，他们在这个一段时间里面把它提起来，
Jadi diangkat sebentar, mungkin beberapa menit, lalu ditaruh lagi dalam bak air. 提起来，然后又放回水中。 Saudara-saudara, saat itu dilakukan. 当他们这么做的时候， Nah, kelompok tikus yang ini terus berenang lebih daripada 24 jam. 这一组的老鼠就一直在水里面游泳，甚至游了一整天。 Nah, yang tadi, yang pertama, kelompok itu tidak diapa-apakan, mati di dalam 1 jam. Sekarang yang coba diangkat lalu ditaruh lagi, diangkat taruh lagi. Mereka bisa bertahan berenang lebih daripada 24 jam. 第二组的，他们在一段时间把它提起来，然后放回去，他们还能够继续的生存。 Nah, pertanyaannya mengapa bisa demikian? 为什么会如此呢？ Mengapa kira-kira? Kenapa? Berharap diangkat lagi. 他们盼望他们会被 Betul. 提起来。 Jadi tikus-tikus itu bisa bertahan bukan karena diberi istirahat, tetapi karena tiba-tiba ada harapan. 他们不是得到一个这个假的动作，但是他们觉得好像有一个盼望会临到他们的身上。 Waktu mereka merasakan diangkat dari air, mereka menjadi memiliki harapan untuk bisa selamat dan keluar dari bak air itu. 当他们被水中提起来的时候，他们有一个盼望，就是可能他们会被 Nah, oleh 救 sebab 出来。 itulah mereka terus berenang dengan harapan Taman akan ada orang yang datang untuk mengangkat mereka, menyelamatkan mereka dari 他们 bak 就 air. 在这个盼望中努力的在游泳。 Saudara-saudara, jika bukti kecil yang dialami oleh tikus-tikus hewan pengerat yang tidak bisa berpikir itu 弟兄姐妹，若是这些没有思想的小动物，他们 tidak membuat mereka kecewa, 能够不失望， tidak membuat mereka putus asa, 他们不会失去他们的盼 sehingga 望， mereka terus berusaha di dalam kesulitan. 以至于他们能够在困难中继续的努力。 Nah, apalagi kita orang-orang yang sangat dikasihi oleh Allah. 更何况我们这些蒙了上帝的爱的人， Bahkan oleh karena kasihnya, dia telah mengutus Yesus Kristus anak yang tunggal datang ke dalam dunia, mati bagi kita orang yang berdosa. 甚至因着他的爱，他差遣他的独生子为我们死，为我们复活。 Alkitab mengatakan Allah menunjukkan kasihnya kepada kita justru ketika kita masih berdosa. 圣经告诉我们说，就是我们还做罪人的时候，上帝向我们显明他的爱。 Jadi bagi kita yang Amen. sudah mengalami bukti kasih Allah yang begitu luar biasa, 我们经历了上帝那伟大的爱的人， bahkan untuk kita orang yang berdosa ini, kita orang yang melawan Allah ini, Allah telah mengorbankan Yesus Kristus anaknya yang tunggal sebagai bukti kasihnya bagi kita. 甚至我们这些反抗上帝的人，能够经历上帝的爱。 Dan bukan itu saja, Alkitab mengatakan Allah juga telah mengaruniakan rohnya di dalam hati kita. 甚至上帝也把他的圣灵住在 Allah 我们的 telah 心中。 mengaruniakan rohnya untuk tinggal di dalam hidup. 上帝把圣灵赐给我们，住在我们里面。 Nah, pertanyaannya, 现在要问： mungkinkah Allah yang demikian akan mengecewakan pengharapan kita? 如此的上帝是不是还会让我们失望呢？ Mungkinkah Allah yang demikian akan mempermalukan orang-orang yang berharap kepada Dia? 如此的上帝会不会让那些盼望他的人蒙羞呢？ Mungkin? 会吗？ Mungkin? Pasti tidak mungkin. 当然不会的。 Pengharapan di dalam Kristus itu tidak akan pernah mengecewakan, karena bukan halusinasi, tetapi didasari kasih ilahi yang telah terbukti. 我们在基督里的盼望从来不会使我们失望，因为我们的盼望不是一个幻象的，而是我们经历过上帝事实上的那个爱。 Pengharapan kita di dalam Kristus sungguh tidak akan pernah mengecewakan kita, karena itu bukan hanya halusinasi, tapi didasari pada kasih ilahi,
kasih Allah yang sudah sungguh terbukti. 我们在基督里的盼望从来不会使我们失望，因为我们实实在在经历过上帝的爱，而不是一个幻象的 Nah, 爱。 oleh sebab itu sebesar dan seberat apapun pergumulan hidup yang kita alami di dalam dunia ini, 所以我们不论经历何等样的苦难， marilah kita terus memandang hanya kepada Allah. 我们要继续的仰望我们的上帝， Teruslah berpengharapan kepada Dia yang telah membuktikan kasih-Nya bagi kita dengan mengorbankan Yesus Kristus anak yang tunggal dan telah mengaruniakan Roh-Nya untuk tinggal di dalam hati 我 kita. 们继续的盼望我们的上帝，因为他们已经把他的独生子赐给我们，而且也赐给我们圣灵住在我们里头。 Sungguh pengharapan di dalam Dia tidak akan pernah mengecewakan. 我们在基督里的盼望从来不会使我们失望， Pengharapan di dalam Dia 在基督里的 tidak 盼望 akan pernah mempermalukan 不 kita. 会让我们蒙羞。 Alasan yang terakhir, 第四个原因， karena pengharapan kita terjamin oleh status diri kita saat ini di hadapan Allah. 我们的盼望是因为我们目前的身份，这就是一个保证。 Saudara-saudara, kebenaran ini yang bisa kita lihat dalam Roma pasal 5 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. 我们可以从第9节到11节看见这个真理。 Sekali lagi saya tidak membacakan, bisa kita lihat dalam Alkitab kita masing-masing. 我们可以自己看自己的圣经。 Saudara-saudara, di dalam bagian ini kalau kita memperhatikan, Rasul Paulus menjelaskan bagaimana perbedaan status diri kita di hadapan Allah dahulu dan sekarang. 我们可以看见保罗在这里告诉我们，我们以前跟现在的身份是有什么分别。 Dikatakan dahulu kita adalah seteru Allah. 以前我们是以上帝为仇敌 Kita 的， adalah musuh Allah. 我们是以上帝为仇敌的。 Tetapi sekarang kita adalah sahabat Allah karena kita sudah dibenarkan dan diperdamaikan dengan Allah oleh darah Yesus 但 Kristus. 是现在我们却是因着耶稣的宝血，我们已经称义了，已经与上帝和好了。 Nah, logiknya begini. Kata. Jika dahulu saja kita masih seteru Allah, kita masih menjadi musuh Allah, 若是我们以前是以上帝为敌的， tetapi Allah rela mengorbankan Yesus Kristus anaknya yang tunggal untuk memperdamaikan kita dengan dirinya. 但是上帝还是用耶稣基督，用他的身体留下的宝血，让我们能够与上帝和好的话， Apalagi sekarang kita sudah menjadi sahabat Allah, kita sudah menjadi anak-anak Allah. 更何况我们现在已经是与上帝和好，而且成为他的儿女， Maka kita juga pasti akan dilepaskan dari murka Allah yang akan datang ketika Yesus Kristus datang kembali untuk menghakimi semua orang. 我们也会在耶稣再来审判世界的时候，免去上帝的愤怒。 Jadi status diri kita saat ini di hadapan Allah, 所以，我们这个时候在上帝面前的身份， kita sudah dibenarkan, kita sudah diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus. 已经借着耶稣基督，我们与上帝和好，我们已经称义了。 Itulah yang akan menjamin pengharapan kita di dalam Kristus untuk masa yang akan datang. Itulah yang akan membuat pengharapan kita tidak akan mengecewakan. 那就保证了我们在基督里的盼望不会使我们失望，这个盼望也是持续到以后的。 Karena kita tahu kita pasti akan dilepaskan dari murka Allah yang akan datang. 因为我们知道，在将来耶稣再来的时候，我们可以 Kita 免去 pasti 上帝 akan 的愤怒， dilepaskan dari hukuman Allah yang akan datang. 不会受到上帝的刑罚。 Nah, karenanya itu Rasul Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat yang pertama kembali mengulangi kebenaran ini dengan berkata, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. 所以，这个保罗在罗马书8章1节这里这么说，他说：“如今那些在基督里的，就不被定罪了。” Nah, izinkan saya untuk menceritakan sedikit kenangan pengalaman kenakalan dulu di waktu masa remaja. 我讲一讲我过去少年时候的那个顽皮的事。
Nah, cerita ini bukan untuk ditiru. Saya juga ceritanya malu ya. 不是要你们效法我， Tapi saya pikir cerita ini bisa menolong kita untuk membantu kebenaran yang sedang kita bicarakan di poin yang keempat. 能够帮助我们来明白这第4点的真理。 Dulu saya ingat waktu ketika itu kelas 2 SMA, waktu nakal-nakalnya. 那个时候是初中2的年， Satu malam ada teman yang berulang tahun lalu mengundang kita untuk merayakan ulang 有 tahun. 一个晚上，同学生日，请我们去赴会。 Biasa kalau orang di Sulawesi, termasuk orang di Poso, kalau ada temannya ulang tahun itu pasti dirayakan dengan tanda kutip orang sana bilang perjamuan, tapi minumnya alkohol yang begitu banyak. 那个时候庆祝生日会有一个比较隆重的这个宴席， Jadi makan-makan di sana, minum alkohol yang begitu banyak. 我们在那里吃吃喝喝喝酒。 Nah, setelah acara itu selesai, saya ingat itu kurang lebih kalau bukan setengah 2 jam 2 malam. 晚上2点的时候结束了。 Lalu teman yang berulang tahun ini mengatakan, 那个生日的朋友说 nah pesta sudah selesai, 这个宴会已经结束 nah 了。 sekarang kita mau tutup pesta ini, saya akan berikan tantangan. 现在结束这个宴会，但是我要给你们一个挑战。 Nah, itu bahayanya orang yang sudah dipengaruhi alkohol tiba-tiba kreatif, tiba-tiba menjadi bodoh. 那个时候已经醉酒了。 Nah, dia bilang, siapa yang berani di antara kalian? 他说：“你们中间哪一个人敢做这件事？ Lempar atap rumah bapak yang di sana itu. 用石头去丢那个对面那个先生的屋顶。” Nah, secara sentak kami berenam waktu itu ambil batu sebesar ini masing-masing di tangan. 我们 Ada yang pegang 2. 6个人就用很大的石头去 Itu jam 1 atau jam 2 malam. 丢对面的屋 Dan 子 saudara 的屋 tahu 顶。 di Poso itu semua atap itu adalah atap seng. Jadi kalau dilempar satu kampung bisa dengar. 那么石头丢到屋顶上会发出响声，因为那是芯片 Teman 盖 yang 的。 ulang tahun ini hitung 1, 2, 3, lempar, prak, lari Aja. kabur. 就把石头丢到对面的屋顶上， Dan yang punya rumah kejar. 那个屋主就出来追赶我们。 Sialnya hari itu bukan hari baik saya. 其实那不是好的一天。 Ketahuan, ditangkap. 后来我被抓到了， Lapor polisi. Dilapor polisi. 就告诉警察， Lapor kantor kelurahan. 也告诉这个乡 Besok 长。 kita berenam masing-masing orang tua dipanggil datang ke kantor kelurahan, disidang di ruang pertemuan itu, ditonton oleh orang satu kampung. 6个人后来他们的家长也伴随着他们，到了早上就审判他们。 Nah, kita diputuskan bersalah. 后来被判决我们是有 Tapi 错， karena dipertimbangkan kita masih remaja, masih sekolah, sehingga tidak perlu dibawa ke kantor polisi, tapi dikembalikan kepada orang tua masing-masing untuk 但 dibina. 是因为我们还年少，后来没有被监禁， Nah, 这是。 tapi mulai hari itu hubungan kami dengan bapak itu menjadi tidak baik. 但是自从那天以后，我们跟那个对面的先生的关系就变得不好了。 Dan sialnya lagi, setiap hari saya berangkat sekolah harus lewat rumah bapak itu. 我每一次上学的时候，我都要 Saya 经 ingat 过那个家。 hari pertama setelah kejadian itu hari Senin, 那么第二天， pagi-pagi saya lewat depan rumah bapak itu, dia sedang ada di depan rumah minum kopi sambil baca koran. 我经过那个先生的家门前，看见他坐在那里， Dengan ramah dia sapa saya, "Selamat pagi." 他很有礼貌的向我问安， Saya ngelengos saja, pura-pura nggak dengar. 我假装没有听见。 Nah, begitu juga kalau pulang sekolah. 放学 Karena 回 dulu 家， jalan kaki, udaranya panas sekali. 以前是走路回家， Kalau 很 dia 热 ada di depan rumah, dia selalu sapa saya, "Selamat siang." Nggak mampir minum. 他总是会问我安，然后问我要 Saya 不要喝水。 pura-pura nggak dengar aja. 我又故意的，好像 Dalam 没有 hati 听 saya, 见。 ngapain orang lagi musuhan, nanti di situ gue diracunin lagi. 我心里面想，这个人为什么会 Tapi 有这 saudara 种态 tahu 度 itu 呢？ dia lakukan konsisten kurang lebih 2 tahun. 2 tahun itu dia lakukan. 他就这么的有这样的态度，过了2年的时 Jadi 间。 walaupun kondisi hubungan kita tidak baik, tetapi dia tetap baik.
kepada saya. 我们的关系不好，但是他 Nah 仍然 sampai 很 satu 礼貌。 hari hati saya benar-benar gelisah. 有一天，我的 Saya 心 bilang 开始 ini 感 tidak 觉 boleh 到 terus 不安， begini. Nah oleh sebab itu saya ingat persis di hari Natal. 我就记得是圣诞节， Roh Kudus saya waktu itu saya belum bertobat ya, saya bilang Roh Kudus menguatkan hati saya. 圣灵坚固了我的 Saya 心。 bilang apapun yang terjadi saya akan ke rumah Bapak itu. 我说，无论发生什么事，我 Saya akan 要去 mengaku salah. 那个先生的家里 Saya akan 承认我的 meminta 过 maaf. 错，然后求他的 Apapun 饶 hukuman 恕。 yang diberikan kepada saya mau diusir, dia mau pukul, saya nggak peduli. Hari ini saya mau selesaikan. 或 Saya 者 mau 他要 datang ke rumah. 赶走我，或者要处罚我，但是我总之要向他道歉。 Pas momentumnya Natal, 那个时候是圣诞节， saya datang ketuk pintu. 我敲门， Selamat hari Natal. 我说圣诞快乐。 Bapak itu keluar sambil bawa kayu di belakang. 他的后面提着一支棍， Dia liatin saya. 他看着我， Karena dia lihat muka saya gugup, 他看见我好像不安， dia langsung tertawa. 他笑了， Bercanda katanya, silakan masuk. 他说：“你进来吧， Nah, di situ kita selesaikan, kita bereskan semuanya. 我们解决了我们的。” Dan mulai hari itu hubungan kita menjadi baik. 从那一天开始，我们的关系 Dia 变好。 sering mengundang saya datang ke rumahnya. 他也常邀请我到 Bahkan 他 saya 的家。 diberikan privilege. Di rumah dia ada satu ruangan khusus, kamar khusus. Jadi kalau ngobrol sampai malam dibilang, tidak usah pulang. Tinggal, tidur di rumah sini. 我也能够在他一个很特别的房间里面跟他谈话，或者 Apa 在 yang 那里 mereka makan itu juga yang 睡 saya 觉。 makan. 他吃什么，我也吃什么， Dan itu sudah seperti rumah saya sendiri, keluarga saya 就 sendiri. 好像是我的家一样。 Dan saya tidak pernah merasa khawatir, saya tidak pernah merasa takut bahwa orang itu akan mengecewakan saya di masa yang akan datang. 我也不再怕他了。 Nah patokannya adalah kalau dulu saja saya kurang lebih 2 tahun saya masih musuhan sama dia, saya tidak baik dengan dia, dia tetap baik dengan saya. Apalagi sekarang kita sudah jadi hopeng, dia pasti lebih baik. Kalau dulu ciong, sekarang sudah hopeng, ke depan juga pasti lebih baik. 因为有2年的时间，虽然我们的关系不好，但是他还很友善的待我。何况现在我与他已经和好了。 Demikian juga kehidupan kita di dalam Kristus. 我们在基督里的生活也是一样。 Kalau dulu saja kita masih menjadi seteru Allah, menjadi musuh Allah. 以前我们还做上帝敌人的时候， Allah sudah membuktikan kasihnya bagi kita. Allah tetap mengasihi kita. 上帝已经证明了他的爱，他仍 Apalagi 然爱我们。 sekarang kita sudah menjadi anak-anak Allah, kita sudah menjadi sahabatnya. 现在我 Dia 们已 pasti 经 tidak akan pernah mengecewakan 与 pengharapan 上 kita. 帝和好，成为他的儿女们。当然，他不会使我们失望， Nah karena itu teruslah berpengharapan kepada 让我 Kristus. 们继续的在基督里有盼望吧。 Saya tutup khotbah hari ini dengan mengutip satu kalimat yang dikatakan oleh Halford Lucock. 有一个人哈佛讲的这句话， Dia mengatakan di mana tidak ada harapan untuk masa depan, Tang tidak woman. ada kekuatan di masa kini. 当我们感觉到这个前面没有盼望的话，那我们今天就失去了 Nah 我们 karena 的 itu 力 teruslah 量。 memandang kepada Kristus. 让我们继续的仰望基督， Teruslah berpengharapan 让我 kepada 们 Dia. 继续的在他的身上有盼 Dia 望。 yang akan datang kembali yang kedua kali. 他以后要第二次再来， Sehingga kita terus dikuatkan di dalam menjalani hidup kita di dalam dunia ini yang penuh dengan kesulitan, yang penuh pergumulan, yang penuh penderitaan. 他要兼顾我们能够在这充满困难、充满挑战的世界里面生活。 Saya sungguh tahu itu. Karena di gereja kita, di dalam jemaat kita ada begitu banyak orang yang bergumul dengan hidup mereka. 我们教会里面有很多的弟兄姐妹在困难中挣 Keluarga 扎， mereka yang sulit, 他们的家庭有问题， pernikahan mereka yang sulit, 他们的婚姻生活有 usaha 问题， pekerjaan mereka yang benar-benar sulit. 他们的工作、他们的业务有困难。 Bahkan banyak di antara kita yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan kita atau kondisi kesehatan orang-orang kita kasih yang benar-benar sangat-sangat mengkhawatirkan. 甚至他们的身体有疾病， Teruslah 让我们 berpengharapan kepada Kristus. 继续的在基督里， Karena pengharapan di dalam Kristus tidak akan pernah mengecewakan 因 kita. 为这个盼望不会使我们失望的。 Setidaknya karena 4 alasan ini. 最起码应做4个因素。 Yang pertama, karena pengharapan kita didasarkan pada kasih karunia Allah. 因为我们的盼望是以上帝的慈爱为基础。 Yang kedua, karena pengharapan kita sudah teruji.
第二，因为我们的盼望是已经经过考验的。 Yang ketiga, karena pengharapan kita didasarkan pada kasih Allah yang sudah terbukti. 第三，因为我们的盼望是建立在上帝已经被真实的爱的事上。 Dan yang keempat, karena pengharapan kita terjamin oleh status diri kita saat ini di hadapan Allah. 第四，因为我的盼望是以我们目前在上帝面前的身份作为保证。 Kita berdoa. 我们祷告。